Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan mengadakan satu simulasi pengajaran mikro bagi tugasan PIMK 2073M, Pedagogi Pendidikan Islam Sekolah Menengah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Kashfil Azim bin Alias, dan saudara Muhammad Fahmi bin Makseman, saudara Muhammad Hasrul Hadi bin Hashim. Berdasarkan rancangan pengajaran harian RPH yang telah dibina, kumpulan kami akan melaksanakan satu pengajaran mikro yang mana bahagian set induksi dan langkah pengajaran yang pertama akan dilaksanakan oleh Muhammad Fahmi bin Makseman. Langkah pengajaran kedua dan ketiga akan dilaksanakan oleh saudara Muhammad Hasrul Hadi. Manakala bagi langkah keempat dan penutup akan disempurnakan oleh saya sendiri, Muhammad Kashfil Azim bin Alias. Jom sama-sama kita saksikan simulasi pengajaran mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Apa khabar murid-murid semua? Ustaz harap murid-murid semua dalam keadaan yang baik dan sentiasa dalam keadaan yang bersedia untuk menerima apa-apa sahaja arahan daripada Ustaz. Baiklah, sebelum kita masuk kepada tajuk yang baru, Ustaz ingin kongsikan ataupun tunjukkan satu gambar. Kemudian Ustaz akan tanyakan satu soalan kepada murid-murid semua. Gambarnya seperti berikut. Cuba murid-murid semua perhatikan, itu merupakan satu gambar, itu gambar masjid. Jadi, soalan yang Ustaz ingin tanyakan adalah, apakah yang kita harus lakukan sebelum menunaikan solat? Ya, betul. Betul Muhammad, betul. Perkara yang perlu kita buat, perlu kita lakukan sebelum menunaikan solat adalah berwudu. Pada hari ini, tajuk yang kita akan pelajari adalah berkenaan dengan wudu dan syarat kesempurnaan. Baiklah murid-murid semua, apa maksud wudu? Wudu pada bahasa bermaksud bersih, elok dan berseri. Manakala wudu dari segi istilah pula bererti membasuh anggota tertentu beserta niat. Baik, kemudian kita masuk kepada hukum berwudu. Di sini ada dua hukum. Yang pertama, wajib, dan yang kedua, sunat. Cuba kita lihat kepada wajib berwudu. Ketika mana sahaja kita wajib berwudu? Yang pertama, ketika kita ingin menunaikan solat dan ingin tawaf di Kaabah. Kemudian, yang kedua, ketika kita memegang ataupun membawa mushaf Al-Quran. Di sini, wajib kita berwudu. Seterusnya, sunat. Yang pertama sekali, ketika berhadas kecil. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran. Dan ketika melaungkan azan dan juga iqamah. Baik, seterusnya kita tengok dalil mewajibkan wudu.
Dalil wajib berwuduk daripada Al-Quran ialah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Maksudnya, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan salat, maka basuhlah muka dan tangan hingga ke siku, serta sapulah kepalamu dan basuhlah kaki hingga kedua buku lali. Ini adalah dalil yang mewajibkan kita berwuduk untuk menunaikan solat. Ini adalah dalil nakli, dalil daripada Al-Quran. Maka turunnya ayat ini, maka wajiblah kita berwuduk sebelum kita menunaikan solat. Seterusnya, apa kita tengok pula adalah rukun-rukun wuduk. Rukun wuduk terbagi kepada berapa? Rukun wuduk ada semua 6. Okey, yang pertama, niat berwuduk ketika membasuh muka. Yang kedua, rukun wuduk yang kedua ialah membasuh muka. Rukun wuduk yang ketiga, membasuh dua tangan hingga ke siku. Yang keempat, menyapu kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga ke buku lali. Dan yang keenam, mestilah tertib, iaitu mengikut turutan. Okey. Mesti mengikut turutan. Jika kita hendak berwuduk, mestilah kita mengambil wuduk itu mengikut turutan. Barulah sah wuduk itu. Barulah sempurna wuduk tersebut. Baik, seterusnya, untuk aktiviti seterusnya, saya menyediakan satu permainan berkumpulan. Permainan berkumpulan. Para pelajar boleh bersama kumpulan masing-masing yang telah disusun, diatur. Aktiviti perkumpulan ini, saya menyediakan satu puzzle dan antum semua perlu menyusun puzzle rukun wuduk tersebut. Seterusnya, ini adalah aktiviti kumpulan. Dalam kumpulan kamu, dalam kumpulan antum semua, mesti bekerjasama lah, saling membantu menyusun puzzle tersebut. Seterusnya, apabila ustaz pasang muzik, semua boleh bermula permainan tersebut. Antum semua hendaklah menyusun puzzle tersebut dengan betul. Bagi kumpulan yang siap susun puzzle tersebut, boleh bangun berdiri, kemudian menyebut Alhamdulillah dengan kuat. Maka kumpulan dia telah siap menyusun puzzle tersebut. Selepas kamu menyebut Alhamdulillah sudah siap, saya akan soal kumpulan tersebut, rukun wuduk. Rukun wuduk yang nombor berapa, yang puzzle yang kamu semua tu susun tu tersebut. Okey. Masa permainan ini diberikan hanya 2 minit. Lagu saya pasang lagu bermula dan lagu itu habis, bermaknanya permainan itu sudah tamat. Saya pasang muzik 2 minit sahaja. Permainan tersebut hanya 2 minit sahaja. Okey. Dengar baik-baik ya.
Okey. Okey, baik. Masa sudah tamat. Okey. Ustaz nak tanya, apa yang antum semua dapat daripada permainan ini, menyusun puzzle ini secara berkumpulan? Okey, yang pertama, dalam permainan ini kita dapat bekerjasama, saling tolong-menolong, bertolak ansur dan sama-sama dapat menyelesaikan masalah. Seterusnya, sama-sama kita dapat memahami rukun wuduk tersebut. Okey, sekian saja untuk aktiviti perkumpulan pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, seterusnya kita akan menyambung sesi pembelajaran kita pada hari ini di bawah subtopik penemuan saintifik dalam amalan berwuduk. Bagi merealisasikan pembelajaran abad ke-21 yang mana pembelajaran berpusatkan kepada murid, Ustaz minta kepada para pelajar untuk membuat pencarian, pencarian berkaitan dengan penemuan saintifik dalam amalan berwuduk. Kemudian, setelah para pelajar menjumpai berkaitan dengan penemuan saintifik dalam amalan berwuduk, para pelajar mestilah menulis ataupun membuat peta minda dengan menggunakan kertas kajang yang telah diberikan. Para pelajar haruslah membuat peta minda berkaitan dengan penemuan saintifik dalam amalan berwuduk. Seterusnya, para pelajar bagi kumpulan yang bertuah akan Ustaz jemput ke hadapan untuk melakukan sesi perbentangan berkaitan dengan isi yang telah kumpulan kalian jumpai. Okey. Bagi mana-mana pelajar yang mempunyai masalah, bolehlah mengangkat tangan dan Ustaz akan cuba bimbing para pelajar semua untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. Ustaz bagi masa selama 5 minit untuk para pelajar membuat persediaan dan menulis poin-poin yang telah dijumpai dan bersedia
untuk Ustaz jemput melakukan sesi perbentangan bagi kumpulan yang bertuah. Alhamdulillah, kita telah saksikan perbentangan daripada kumpulan yang ketiga. Kita dapat lihat bahawa melalui pembelajaran abad ke-21 yang mana pembelajaran berpusatkan murid, para pelajar mampu untuk mencari poin-poin penting yang terdapat berkaitan dengan penemuan saintifik dalam amalan berwuduk dengan bimbingan guru. Itulah pedagogi pembelajaran semasa yang mana pembelajaran berpusatkan murid dan dibimbing oleh guru. Okey, bagi Ustaz akan membuat satu kesimpulan berdasarkan kepada penemuan saintifik dalam amalan berwuduk. Dapat Ustaz simpulkan di sini bahawa seseorang yang berwuduk akan membasuh anggota wuduk menyebabkan yang pertama sekali pusat saraf akan segar. Yang kedua, dapat menghindari ancaman kuman. Kerana apa dapat menghindari daripada ancaman kuman? Kerana kita berwuduk, kita menyucikan anggota kita terlebih dahulu. Seterusnya yang ketiga, kulit menjadi bersih. Kerana apa? Kerana kulit kita sentiasa terkena kepada air wuduk. Okey, yang keempat, dapat mengawal kestabilan tubuh badan. Dan yang kelima, yang terakhir iaitu anggota badan menjadi bersih. Kerana berwuduk ini, kita akan menyucikan anggota badan kita. Okey, baiklah. Di sini dapat saya simpulkan bahawa setelah kita fahami berkaitan dengan penemuan saintifik dalam amalan berwuduk menunjukkan bahawa berwuduk mempunyai kelebihan yang banyak kepada kita. Baiklah, para pelajar yang dikasihi, masa berbaki lebih kurang dalam 3 minit lagi sebelum kelas kita tamat. Okey, sebagai kesimpulan, pada hari ini kita semua telah pelajari berkaitan dengan wuduk dan kesempurnaannya. Yang pertama, maksud wuduk dari segi bahasa dan istilah. Kemudian kita telah pelajari juga berkaitan dengan hukum wuduk. Okey, hukum berserta dengan dalil wajib berwuduk. Kemudian berkaitan dengan rukun wuduk. Okey, Ustaz ada satu soalan. Berapakah rukun wuduk? Siapa nak jawab tolong angkat tangan. Ya, betul. Ada 6 rukun wuduk. Bagus Siti. Okey. Seterusnya pada hari ini juga kita telah mempelajari berkaitan dengan apa? Dengan siapa Siti? Ya, penemuan saintifik dalam amalan berwuduk. Alhamdulillah, kamu semua mampu membuat pencarian berkaitan dengan penemuan saintifik dalam amalan berwuduk. Okey. Seterusnya, Ustaz minta kepada semua pelajar untuk membuat latihan aktiviti di muka surat 31 di bawah topik wuduk dan kesempurnaannya. Pada minggu hadapan, kita akan membuat perbincangan berkaitan dengan latihan yang diberikan. Okey, masa telah pun habis. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, saya harap pada semua pelajar untuk menjaga kesihatan masing-masing. Korang kita semua berada dalam pandemik COVID-19. Semoga kita semua menjaga kesihatan dan sentiasa berada di rumah. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye.